Allah. Anik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat apa? Duduklah Syah. Oh, tak ni. Aku tengah baca isu Rohingya dekat Myanmar. Teruk betul dia pun kena tindas. Sudah tu. Sampai dia pun kena halau sendiri di negara dia pun sendiri. Dah. Kesian aku tengok dia pun ni. Mana tahu tak dia jadi sebab apa? Sebab apa? Benda ni kejadian apabila salah pemimpin itu sendiri. Apabila salah memilih pemimpin yang salah diangkat, benda ni akan mengakibatkan rakyat yang merasa menderita tu. Kesian betul lah dia. Betul lah apa yang Han cakap tu. Allah. Hei, Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengok apa ni? Tengah tengok ni pasal isu Rohingya. Diorang kena tindas. Islam kena tindas. Oh, isu tu. Narik, beri duduk. Oh, dia sama macam kes dekat Uyghur. Mana tu? Uyghur ni dia dekat negara China. Kalau kau tahu, Presiden dekat China tu dia melakukan penindasan kepada rakyat di Uyghur ni. Seramai 10 juta orang rakyat dekat Uyghur ni dan 1 juta orang sudah ditahan dekat kem tahanan. Juga. Di mana kerajaan China dia sebut kem tahanan tu sebagai pusat tahanan konvensional. Sebagai kononnya nak menutupkan kesalahan lah. Kesian dia. Kesan dia orang kena tahan penjara lagi. Sebab tu lah kan Allah dah letakkan garis panduan Islam ni, dah letak garis panduan untuk kita memilih pemimpin. Nabi pun dah bagi tahu pemimpin. Bagi Quran pun dah bagi tahu pemimpin tu mana yang boleh kita dipilih. Betul tu. Memang Lepas aku dengar cerita ni, aku rasa simpati sangat dekat dia orang yang kena tindas tu. Kesian orang kan? Kesian. Itu dah Islam ke semua. Betul. Dah tengok lakonan tadi. Apa yang terlintas dalam fikiran kalian setelah mendengar perkataan pemimpin? Adakah pemimpin ni semata-mata untuk mengetuai sesuatu kumpulan? Adakah pemimpin ni semata-mata nak jaga harta? Adakah pemimpin ni semata-mata untuk mencari kepentingan diri? Ataupun bagaimana? Baik. Kepimpinan dalam Islam. Jadi bila kita sebut pasal kepimpinan, Rasulullah dulu pun memimpin. Para sahabat dulu pun memimpin. Sehinggalah kita hari ini, kita perlu menjadikan kepimpinan ini sebagai salah satu perkara yang terpenting dalam Islam. Bukan semata-mata kita tahu bab solat, bab puasa, tidak. Tapi dalam berkepimpinan ini pun kita perlu tahu. Dalam mengurus tadbir negara, dalam mengurus tadbir organisasi pun kita perlu tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mukhlis bin Muhammad Omar. Seterusnya saya akan menerangkan tentang definisi pemimpin. Islam dan politik merupakan dua suku kata yang tidak pernah lekang perbuatan tentangnya, terutamanya semasa pasca PRU15. Sesuai dengan gelarannya, iaitu Islam sebagai adin yang meliputi semua aspek kehidupan manusia. Seperti mana yang diketahui, semua sesuatu politik itu akan diketuai oleh seseorang pemimpin. Persoalannya, apakah yang dimaksudkan dengan pemimpin? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pemimpin membawa maksud seseorang yang memimpin, atau kata lainnya ialah ketua. Seseorang pemimpin itu seharusnya mempunyai sikap kepimpinan yang tinggi di dalam dirinya. Kepimpinan dapat diterjemahkan dengan pelbagai terjemahan mengikut kepada perspektif tokoh hidup tersebut. Menurut pandangan Razali Muhammad, beliau telah mendefinisikan kepimpinan sebagai usaha untuk mempengaruhi individu atau kumpulan individu untuk melakukan sesuatu tugas bagi mencapai objektif tertentu. Menurut Al-Imam Miller, pemimpin boleh ditakrifkan sebagai seseorang yang mendapat pengiktirafan oleh jumlah individu sama ada satu orang atau lebih, di mana ia mempunyai pengaruh, berwibawa dan diberikan kuasa. Perkara ini berlanjutan sama ada dalam tempoh yang panjang atau pendek dalam situasi tertentu. Menurut Al-Quran dan Al-Sunnah, cendekiawan Islam telah menemui beberapa istilah yang mentafsirkan makna pokok pemimpin itu tersendiri, iaitu Amir, Khalifah, Ulil Amri, Awliya dan Imam.
Walaupun semua istilah tersebut membawa makna yang menggambarkan kepimpinan, tetapi secara penafsirannya ianya mempunyai perbezaan yang tidak terlalu ketara. Melalui beberapa takrifan di atas, dapat kita fahami bahawa pemimpin ialah seseorang yang bertanggungjawab untuk memikul tanggungjawab menjaga kemaslahatan sesebuah kelompok umat yang dipimpin olehnya, sama ada dari sudut keagamaan ataupun dunia. Oleh itu, pemimpin harus mempunyai integrasi dan motivasi dalam dirinya supaya kepimpinannya berada dalam keadaan yang aman dan sejahtera tanpa sebarang kezaliman. Baiklah, sekarang saya akan membincangkan tentang syarat-syarat menjadi pemimpin menurut pandangan Islam. Syarat-syarat menjadi seorang pemimpin ini sangatlah penting kerana pemimpin adalah orang yang akan menentukan masa depan sesebuah negara. Jadi setiap lapisan masyarakat perlulah menitik beratkan tentang perkara ini. Baiklah, syarat yang pertama ialah dia mestilah seorang yang beragama Islam. Sebab apa saya cakap dekat sini beragama Islam? Sebab orang Islam perlulah memimpin orang Islam. Sebab tak logik kalau kita bagi orang kafir yang memimpin orang Islam. Sebab orang Islam dia terikat dengan syariat, iaitu ataupun dengan peraturan-peraturan Islam. Jadi tak logiklah kalau kita serahkan tugas memimpin kepada orang kafir. Maka akan menjadi sesuatu perkara yang tidak diingini. Contohnya dia akan menggubal segala perkara, segala peraturan, segala syariat. Maka di situ akan memberi kesan yang bahaya kepada sebuah negara yang ada Muslim di dalamnya. Dan yang kedua, syarat yang kedua ialah seorang lelaki. Dekat sini kenapa saya sebutkan pemimpin adalah syarat pemimpin adalah lelaki? Sebab termaktub di dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Sebenarnya lelaki itu pengawal bagi seseorang wanita. Dan secara fitrahnya perempuan ini memang dia dicipta bawah daripada lelaki. Lelaki ini mengatasi seorang perempuan. Jadi untuk tugas memikul tanggungjawab memimpin sebuah negara itu sangat berat. Jadi tak sesuai lah untuk seorang perempuan untuk menanggung aspek politik, semua tugas menanggung dan memimpin sebuah negara. Dan yang seterusnya, yang ketiga, syarat yang ketiga ialah dia mestilah baligh. Baligh ini maksudnya sempurna akalnya. Dia dah boleh berfikir dengan baik. Tidak wajar kalau kita cakap kita bagi seorang budak yang masih belum baligh untuk memimpin sebuah negara. Dia mungkin tak dapat menentukan mana yang baik, mana yang buruk, maka tak sesuai untuk memimpin negara. Dan yang keempat adalah ciri-ciri seorang syarat-syarat menjadi seorang pemimpin, dia mestilah orang yang adil. Jadi yang kita tahu, memang kita sebagai seorang rakyat, kita dah sedar benda ni, kita akan memilih pemimpin yang adil. Sebab apa? Dia yang akan memimpin negara. Dan sifat lawan bagi adil adalah khianat. Nakkah kita dipimpin oleh orang yang khianat? Mesti kita tidak mahu. Seterusnya, syarat yang kelima ialah amanah. Amanah sangat penting. Amanah sangat sikap yang perlu ada pada seorang pemimpin. Sebab apa? Kalau tidak ada sikap amanah dalam seorang pemimpin, maka hancurlah sesebuah negara. Berlakunya rasuah, riba dan sebagainya macam perkara yang tidak diingini. Jadi dia akan memberi kesan yang buruk kepada sesebuah negara. Baiklah, syarat yang seterusnya, seorang pemimpin perlulah mempunyai fizikal dan mental yang baik, dan dia merupakan seorang yang boleh dipercayai. Kenapa saya sebut kat sini mempunyai fizikal dan mental yang baik? Kerana menjadi seorang pemimpin ini bukan sesuatu pekerjaan yang mudah. Ia sangat berat. Jadi ia memerlukan fizikal dan mental yang sangat kuat. Jadi Rasulullah merupakan seorang pemimpin, dan dia juga merupakan seorang yang mempunyai fizikal dan mental yang sangat baik. Dan syarat yang seterusnya, dia mestilah seorang yang bermastautin di dalam negara. Ialah sebab jika rakyat mempunyai masalah, dia ada di samping rakyat. Mana mungkin kita melantik pemimpin orang luar untuk membimbing negara kita, untuk mentadbir negara kita. Dan yang seterusnya, seorang pemimpin perlulah seorang yang mencintai kebenaran. Sebab apa? Kebenaran ni sangat penting. Sebab bila mana dia berkata benar, insya-Allah sebuah negara itu akan berada dalam keadaan yang baik. Nabi telah menunjukkan contoh kepada kita. Nabi tidak pernah berkata bohong. Nabi sentiasa berkata benar. Jadi ciri-ciri Nabi ini patutlah ada pada seorang pemimpin, iaitu dia mencintai kebenaran, iaitu siddiq. Okey. Seterusnya, seorang pemimpin perlulah mempunyai komunikasi yang baik. Kerana hal ini, kerana seorang pemimpin adalah seorang yang akan menerangkan tujuan, visi, misi kepada rakyat berkaitan apa yang dia nak lakukan kepada sebuah negara.
Dan seterusnya, dia mestilah mempunyai ilmu yang luas. Kerana bila dia ada ilmu, dia ada idea untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Dan yang seterusnya, seorang pemimpin perlulah mempunyai ingatan yang kuat, bukannya orang yang nyanyok. Seterusnya, syarat yang terakhir bagi seseorang untuk menjadi seorang pemimpin menurut pandangan Islam ialah mestilah berketurunan Quraisy. Pendapat ini muncul kerana pada zaman Nabi dahulu, Nabi telah melantik 3 orang governor daripada keturunan Quraisy, iaitu Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Harisah dan juga Usamah bin Zaid. Tambahan pula, datuk Nabi juga dulu merupakan seorang pemimpin dari kalangan Quraisy. Maka daripada itu muncullah pendapat bahawa pemimpin haruslah dilantik daripada kalangan Quraisy. Tetapi pendapat itu tidak lagi dipakai pada hari ini kerana ia tidak relevan. Selagi mana seseorang itu mempunyai credibility yang tinggi dan mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin, maka di situlah dia layak menjadi seorang pemimpin. Seterusnya, tanggungjawab kepimpinan dalam Islam. Kepimpinan itu bukanlah perkara yang kita boleh anggap istimewa atau benda yang perlu direbut-rebutkan. Ini adalah kerana kepimpinan itu adalah satu amanah yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya. Amanah untuk menunaikan tanggungjawab itu bukan sahaja melihat kepada cara kita melaksanakannya dengan baik, akan tetapi menunaikan tanggungjawab itu adalah cara kita menyempurnakan tanggungjawab itu kepada Allah SWT. Maka telah digariskan tanggungjawab utama dalam kepimpinan Islam itu yang perlu dipenuhi adalah: yang pertama, menegakkan kebenaran yang hakiki dalam Islam. Seorang pemimpin itu perlulah mempunyai ilmu pengetahuan yang utuh, kukuh dan mantap. Kerana apabila pemimpin itu mempunyai ilmu pengetahuan yang kukuh, ia akan dapat membantu dalam menegakkan kebenaran dalam Islam. Seorang pemimpin itu juga perlu menegakkan kebenaran dalam Islam meskipun kedudukan atau martabat seorang pemimpin itu akan terjejas ataupun tergugat kerana hendak menegakkan kebenaran dalam Islam, dan akan juga menimbulkan kekacauan ataupun konflik. Ini adalah kerana menegakkan kebenaran dalam Islam adalah sangat penting. Yang kedua, menjaga kemuliaan Islam. Setiap manusia yang ditegakkan oleh Allah SWT mempunyai nilai yang tinggi di sisinya. Kemuliaan seseorang insan itu adalah berdasarkan kepada akhlak atau perilaku yang baik, di mana apabila dapat melakukannya dalam kehidupan seharian, ia akan dapat memelihara kehormatan diri dan tidak juga melanggar hukum syariat Islam. Ini adalah kerana apabila seseorang itu melanggar hukum syariat Islam, maka ia akan merendahkan martabat seseorang itu. Dan kita pula mengetahui tujuan sebenar kita diciptakan dalam dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah berdasarkan firman-Nya, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu melainkan agar mereka beribadat kepadaku. Oleh itu, manusia itu perlulah sedari dengan fitrahnya, iaitu beribadah kepada Allah. Dan juga akal dan kebijaksanaan yang dikurniakan oleh Allah SWT perlulah diuruskan dengan baik. Dan nafsu manusia itu juga perlulah dikawal dengan baik agar terhindar daripada perkara-perkara yang negatif. Jadi dari sini, pemimpin perlulah memastikan rakyat dan orang bawahannya melaksanakan tabiat manusia yang asal, selain membentuk mereka dari segi sosioekonomi. Yang ketiga, menjaga kemakmuran tempat atau kekuasaan yang dipimpinnya. Seorang pemimpin itu bertanggungjawab dalam memastikan dalam meningkatkan ekonomi negara dan menjaga kemaslahatan umum dan keamanan negara. Sebarang bentuk pembangunan perlulah difikir dengan baik agar ia tidak tertumpu kepada kumpulan yang tertentu, akan tetapi perlulah kepada kemaslahatan umum. Selain itu, aset negara juga perlulah diagihkan dengan baik dengan memberikannya kepada yang berhak, dan kebajikan rakyat juga akan terjaga. Keamanan negara juga penting dengan meningkatkan sistem keselamatan dalam negara
agar rakyat dapat hidup dalam keadaan aman dan sentosa. Yang keempat, menjalankan amal ma'ruf dan nahi munkar. Seperti yang kita ketahui, Islam sangat menekankan amal ma'ruf dan nahi munkar. Ini adalah kerana apabila amal ma'ruf dan nahi munkar ini dapat dilakukan, manusia dapat dijauhkan daripada perkara-perkara yang negatif, di mana dapat menimbulkan kekacauan, kekecohan dan kacau bilau. Justru itu, seorang pemimpin itu bertanggungjawab dalam melaksanakannya agar rakyat dapat hidup dalam keadaan sentosa dan aman. Dan pemimpin itu juga dapat menutup lubang-lubang atau pintu-pintu kemungkaran, seperti menutup tempat-tempat maksiat seperti tempat arak, judi, perzinaan dan sebagainya. Senario dalam memilih pemimpin di Malaysia. Secara umumnya, kita mengetahui bahawa negara kita, Malaysia ini mempunyai pelbagai kaum, iaitu kaum Melayu, Cina, India, Bumiputera, Sabah Sarawak dan sebagainya. Jadi ini mengakibatkan dan menyebabkan negara kita adalah sebagai negara yang berbeza kaum. Jadi perkara ini amat penting dalam kita perlu mencari titik kesamarataan dan juga untuk meningkatkan perpaduan dalam kalangan kita. Persoalannya, adakah wajar sekiranya seorang Islam itu, iaitu seorang mukmin, seorang Muslim, apabila mereka memilih pemimpin dalam kalangan orang bukan Islam? Secara umumnya, kita mengetahui bahawa negara Malaysia mengamalkan sistem demokrasi dalam pemilihan pemimpin. Oleh itu, rakyat berhak memilih pemimpin yang mereka gemari. Secara umumnya, kita mengetahui bahawa undang-undang, pelaksanaan undang-undang di negara kita ini adalah berdasarkan apabila sesuatu isu tersebut dibahaskan dalam sebuah parlimen. Jadi, apabila pengesahan itu telah dilakukan oleh parlimen, maka penetapan undang-undang itu akan dilaksanakan. Oleh itu, rakyat perlu akur dan harus patuh kepada undang-undang tersebut. Oleh demikian, adakah wajar sekiranya kita memilih orang yang tidak layak menjadi pemimpin? Bahkan, ia menjadi satu ancaman terutamanya kepada umat Islam untuk melaksanakan undang-undang Islam tersebut. Perkara ini menjadi lebih serius apabila orang Islam sendiri yang tidak berkeinginan untuk mengangkat orang Islam sebagai pemimpin. Mereka mengatakan bahawa apabila Islam memimpin, itu adalah satu perkara yang tidak patut, kerana mereka mengatakan bahawa umat Islam ini tidak pandai, tidak boleh mengurus dalam satu struktur organisasi politik. Mereka mengatakan pemerintahan Islam itu sudah lagi tidak relevan. Bahkan mereka mengatakan ia adalah ketinggalan zaman yang hanya boleh dilakukan pada zaman-zaman dahulu sahaja. Oleh demikian, perkara ini perlu dipandang serius, kerana apabila umat Islam tidak mahu mengangkat pemimpin Islam, siapa lagi yang akan mengangkat pemimpin Islam? Tambahan pula, mereka mengatakan bahawa perkara ini akan mengakibatkan pelaksanaan hudud itu akan diketengahkan. Mereka menyangka bahawa hudud itu adalah kejam, dan juga mereka mengatakan hudud itu adalah tidak patut dilaksanakan kerana dia akan mengakibatkan ramai orang akan tersiksa. Walhal, sekiranya tiada orang yang melakukan kesalahan, maka tiada pelaksanaan hudud. Di samping itu juga, sekiranya orang yang bukan Islam, yang memerangi Islam menjadi seorang pemerintah, maka bagaimana konsep wala itu akan terhasil, dan sudah tentu konsep wala itu akan terbatas.